Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, tajuk Hargailah Alam dalam bidang adab, muka surat 183. Sebelum kita mulakan pelajaran ini, marilah kita sama-sama melihat video yang akan Ustaz tayangkan ini. Begitulah tadi tayangan video. Diharap semua dapat ambil perhatian dan juga dapat ambil manfaat daripada video yang ditayangkan tadi. Okey, muka surat 183, tajuk kita Hargailah Alam Sekitar. Boleh buka buku teks dan di sana boleh tengok apa itu alam sekitar. Ya, alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Jadi, maknanya di sini manusia juga bergantung kepada alam sekitar. Okey, kerana itu kita mesti menjaga alam sekitar. Okey. Seterusnya ialah adab terhadap alam sekitar. Ada 3 adab yang dinyatakan di sini. Yang pertama ialah mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Okey, ada satu alat namanya alat kawalan pencemaran udara. Daripada situ kita dapat mengetahui berapakah nilai pencemaran udara melalui alat tersebut. Kemudian yang kedua ialah menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Okey, bagi kita orang awam, kita buang sampah di tong sampah yang sudah disediakan oleh majlis daerah ataupun Dewan Bandaraya yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan lah, ya. Bukan dibuang di sungai, bukan dibuang di laut, bukan dibuang merata-rata tempat, kerana itulah merupakan penyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Begitu juga kalau ada yang kilang-kilang dan juga sebagainya, mereka mesti kawal. Ya, ada kilang yang dibuat dekat dengan sungai dan itu berbahaya sekiranya mereka melepaskan sisa toksik mereka itu ke sungai. Jadi itu mesti dibuang secara berkala dan juga mestilah dibuang tempat yang sepatutnya supaya mengelakkan daripada pencemaran alam sekitar. Kemudian ialah mengawal aktiviti penebangan pokok
supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Okey, pokok ini penting untuk makhluk, sama ada haiwan dan juga kepada manusia. Ya, semua tahu pokok ini membekalkan oksigen. Begitu juga pokok juga merupakan tempat habitat haiwan seperti monyet dan juga burung juga tinggal di pokok. Mereka buat sarang di situ. Dan itu penting. Okey. Seterusnya adalah kepentingan adab terhadap alam sekitar. Yang pertama ada berapa di sini? Ada 5. Okey, yang pertama ialah dapat menikmati udara segar. Okey, yang kedua menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Yang ketiga, keseimbangan alam terpelihara. Yang keempat, meningkatkan sumber pendapatan. Dan yang kelima, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Okey, cuba lihat yang keempat ni, meningkatkan sumber pendapatan. Kan nelayan dia ambil ikan di laut, ada juga yang di sungai, itu boleh dijual dan juga boleh meningkatkan sumber pendapatan. Begitu juga ada yang boleh diambil hasilnya di dalam hutan. Begitu juga habitat flora dan fauna. Flora ini merujuk kepada tumbuh-tumbuhan, bunga dan juga sebagainya, dan fauna ini merujuk kepada haiwan, binatang. Itu supaya kekal terpelihara. Inilah kepentingan adab terhadap alam sekitar, supaya kita dapat menikmati kelima-lima perkara yang disebutkan ini tadi. Seterusnya ialah akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Okey, kita lihat terus di sini yang bold ini, ya, yang dihitamkan ini, apa akibatnya sekiranya mengabaikan adab terhadap alam sekitar? Itulah ketidakstabilan alam. Alam tidak stabil. Okey. Yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran air. Yang keempat, kepupusan habitat dan hidupan. Tahu apa arti pupus? Pupus itu ialah hilang daripada dunia ini. Dia tidak ada lagi zuriatnya, tidak lagi ada anak-anaknya, dia terus hilang. Contoh seperti apa yang pupus yang kita tidak dapat lihat pada ketika ini? Dinosaur contohnya. Sudah pupus kan? Yang kelima ialah pendapatan penduduk terjejas. Dan yang keenam ialah hakisan tanah. Bagaimana tanah boleh terhakis? Tanah boleh terhakis akibat pokok sudah tiada, air hujan turun terus jatuh ke tanah, maka tanah itu akan menjadi longgar dan juga dia terus akan jadilah tanah runtuh dan juga banjir. Begitu ada berapa? Ada 6. Ya, ini ialah semua tadi akibat kiranya mengabaikan terhadap alam sekitar. Okey, Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dalam surah Al-A'raf. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Okey, jadi ingat semua murid-murid, semua kita bertanggungjawab untuk menjaga alam ini, yang alam sekitar ini, baik udara, baik tanah, baik juga air, supaya kita tidak sia-siakan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya kepada kita. Oleh itu kita kena jaga, kita kena bersihkan dan kita elakkan daripada pencemaran alam sekitar ini berlaku. Okey, selepas ini Ustaz akan bagikan kamu tugasan. Ada 3 soalan selepas ini akan Ustaz bagikan dan Ustaz harap kamu dapat menjawabnya. Okey, Ustaz bagi kamu 3 tugasan mudah untuk tajuk ini. Yang pertama ialah apakah pengertian alam sekitar? Itu tadi ada dalam buku teks. Kamu tinggal lihat saja. Yang kedua ialah nyatakan kepentingan adab terhadap alam sekitar. Buatlah sekurang-kurangnya 3 kepentingan adab. Dan yang ketiga ialah tuliskan 3 akibat mengabaikan terhadap alam sekitar. Jadi 3 tugasan ini Ustaz harap kamu dapat selesaikan dan tulis dalam buku latihan masing-masing. Sekian, itu sahaja. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.